KPM. Andainya kau rasa tak berupaya, hidup sendirian, tiada pembela, segalanya suram bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada tujuan, janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Mahir Zain. Bukan Mahir Zain. Kita bersama dengan Ustaz Fazirul Kamar Ahmad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat? Alhamdulillah sihat. Rasa macam kita tengah buat persembahan atas pentas besar tadi Ustaz. Saya pun first time tu menyanyi di hadapan kamera sebenarnya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ya. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Kuat sangat tu Ustaz. Okey, saya pula Ustaz. Okey, baik Ustaz. Boleh tak nak minta Ustaz untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ingat Mahir Zain tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih Dek Aiman ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ustaz Fazirul Akmal bin Ahmad dari SMK Tunku Ampuan Najihah. Berasal dari Rombau Negeri Sembilan. Rombau. Rombau ya. Rombau Wanted ya. Dan pengalaman mengajar saya lebih 10 tahun lah. Masya-Allah. Dan ini juga pertama kali saya di slot Teroka Didik TV. Alright, selamat datang kita ucapkan kepada Ustaz Fazirul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Najihah Nogori Sembilan Rombau. Alright, dan kita nak bagi tahu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal. Jarak sikit ya Ustaz. Jarak sikit ada jarak Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini Ustaz. Boleh kita jemput mereka Ustaz? Ya, boleh. Hayya bina. Dipersilakan murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, mereka pun awal-awal Ustaz ini. Sebab kita hari ini biru dan merah kan. Mereka pun nampak warna-warni kat belakang tu. Saya katakan kita sama-sama hari ini kan. Macam warna bendera Malaysia sikitlah. Baik, jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Pertama sekali kita nak berkenalan dengan Nur Ain. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan Ain. Nama saya Nur Ain Amira binti Husni. Boleh panggil saya Ain. Dan cita saya ingin menjadi seorang guru. Alright, kalau nak jadi guru kena tajuk Ustaz Fazirul lah kan. Okey, yang kedua, kita ada Emilia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Auni. Boleh panggil saya Auni. Cita-cita saya nak menjadi pengguam. Nak jadi peguam. Tapi muka kena senyum sikit walaupun jadi peguam Okey, baik seterusnya. Kita nak berkenalan dengan Putri Alia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Alia. Pak boleh panggil Putri dan cita-cita saya jadi doktor gigi.
Okey, Putri Doktor Gigi. Okey, nanti tulis nama klinik Putri Doktor Gigi Seterusnya kita nak bersama pula dengan Khairina. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Khairina Ardini. Boleh panggil saya Dini. Cita-cita saya nak jadi doktor. Okey, doktor. Baik, tahniah. Cita-cita yang hebat tu kan. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Nurul Huda. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Huda. Cita-cita saya nak jadi guru. Boleh panggil saya Huda. Okey, dan yang terakhir kita ada Batrisha. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama saya Mira Batrisha. Boleh panggil saya Batrisha dan cita-cita saya ingin menjadi pensyarah bahasa Inggeris. Wow, pensyarah bahasa Inggeris. So well. Kena cakap bahasa Inggeris. Baik, Ustaz. Jadi tadi kita dah nyanyi sebuah lagu. Ya. Ada kaitan ke dengan topik kita pada hari ini, Ustaz? Lagu tu sebenarnya memang ada kaitan. Dan saya pun memang minat Mahizin sebenarnya. Tapi apabila kita tengok tadi lagu tu, lagu InsyaAllah tu sebenarnya ada elemen-elemen yang kita akan teroka pada hari ini. Contohnya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Okay, ada jalannya. Ustaz nak lagi sekali lepas ni, kejap lagi. Lepas ni. Okey. Nak dengar Ustaz nyanyi lagi tak? Nak Kalau dah anggut sikit. Okey, baik. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ni tak lari daripada ujian. Ya, betul. Tak lari daripada cabaran, ya, betul. Kan? Tapi yang paling penting ada jalannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi nak tahu macam mana jalannya? Kita akan belajar bersama dengan Ustaz Fazirul selepas ini. Okey. Baik murid-murid sekalian, lepas ni kita nak teroka apakah jalan untuk kita kembali kepada Allah SWT dan kita nak solve segala problem dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz, topik kita pada ini apa dia Ustaz? Topik hari ini kita sebenarnya ialah nilai civic dalam pendidikan Islam. Okey, civic dalam pendidikan Islam lah. Okey, dengan nilai teras dia ialah kegembiraan. Dengan tajuk yang memang menarik, bangkit dari kegagalan, kemanisan dalam kejayaan. Baik, bangkit dari kegagalan. Jadi murid-murid kita bangkit daripada tidur tau. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda? Kota Madinah pada asalnya bernama Yathrib, namun selepas peristiwa hijrah, namanya diubah kepada Madinat Al-Nabi iaitu Kota Nabi. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Alright, kembali dalam teroka Didik TV KPM. Nak berhijrah ni dia kena ada pengorbanan dan perjuangan. Betul tak Ustaz? Betul. Dalam betul. Kita orang kata nak mencari jalan pulang, nak menyelesaikan segala masalah, kita perlu mencari orang kata apa pengorbanan dalam kehidupan kita. Tapi biasalah Ustaz kan, dalam kita nak berhijrah ni kita kena ada role model. Kita kena ada contoh. Macam kita nak pakai baju Melayu, role modelnya adalah Ustaz Fazirul. Handsome kan? Dalam kita nak berhijrah pun kita kena ada contoh yang kita terbaik ikuti. Untuk kita ikuti. Okey Ustaz, siapa contohnya tu Ustaz? Contohnya tak lain tak bukan junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita lah sebagai junjungan besar kita. Dan cerita hari ni pun memang ada kaitan dengan Rasulullah. Okey, boleh tak jom Ustaz kita teroka bagaimana penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Hari ini pun saya bertuah dengan Aiman hari ini. Nama Aiman pun maksudnya yang bertuah kan? Tak silap. Alhamdulillah. Baik, sebelum tu kita tengok slide pertama ni. Baik. Tajuk yang kita akan teroka hari ini ialah civic dalam pendidikan Islam. Civic dalam pendidikan Islam dengan nilai teras pada bulan ini ialah nilai dia ialah kegembiraan. Kegembiraan. Okey, jadi tajuk kita yang kita nak teroka hari ini ialah bangkit daripada kegagalan, kemanisan dalam kejayaan. Dan kita tahu kegagalan ni semua orang pernah rasa. Betul. Kan semua orang pernah rasa kan. Nabi sendiri pun ada kegagalan tapi dia bangkit semula. Okey, tapi kegagalan ni bersifat sementara. Bersifat sementara seandainya kita berfikir secara positif, optimis dan proaktif. Apakah sifat-sifat yang saya sebutkan ni kita akan tengok teroka sebentar lagi. Sebab baru-baru ni saya tak dapat nak masuk pertandingan basikal ke Olimpik.
Cuba lagi 4 tahun kan? Cuba lagi 4 tahun. Dekat Paris ya? Dekat Paris lah. Okey, baik Ustaz. Baik. Di sini kita tengok sini daripada surah Yusuf, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tayasu mir rauhillah, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lagu tadi pun ada jangan putus asa, betul? Kerana Allah sentiasa bersama kita. Okey. Betul. Baik, saya terus ke slide seterusnya. Baik. Jadi di sini saya terangkan secara umum nilai trust civic ya. Nilai trust civic terbagi kepada 4. Okey. Yang pertama ialah kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab, dan apa yang kita nak teroka hari ini ialah tentang kegembiraan, melahirkan warga negara yang sejahtera dari aspek kesihatan, emosi dan pertumbuhan. Maknanya tema pada bulan ni sementara kan kita nak tema bulan kemerdekaan juga. Betul? Kan. Jadi kita harus rasa gembira dengan sebagai warga negara di Malaysia inilah. Okey. Murid-murid jangan kening sangat ya. Sebab hari ni kita dalam mood gembira. Betul Ustaz? Mood gembira betul. Itu sebab baju itu memang saya pilih warna merah, warna biru ni. Cuba kan? Tengok muka Ustaz baju senyum je walaupun tak nampak. Walaupun tak nampak. Dia nampak mata saya pek sikit kan. Nampak mata je. Okey. Saya teruskan lagi. Baik. Kita tengok fahamkan dari sini ya. Sebab kita sekarang ni civic dalam pendidikan Islam kita akan terangkan sedikit nilai trust dia. Nilai trust ni saya dah beritahu kegembiraan dan tajuk kita bangkit daripada kegagalan lah. Cuma saya ubah sikit kemanisan dalam kejayaan. Nampakkan kalau tak ada pahit tak adalah manis, betul? Okey. Dan seterusnya kita tengok literasi civic. Okey, kita tengok pada konteks ni. Konteks ni ialah kita fokuskan kepada diri sendiri. Sebab dia ada banyak keluarga, sekolah masyarakat, tapi fokus kita hari ini lebih kepada diri sendiri. Kita kecilkan skop. Dan kalau kita tengok literasi civic dekat sini ialah yang pertama ialah pengetahuan kewarganegaraan. Itu kita akan terangkan faktor apa yang menyumbang kepada kegagalan. Okey, yang kedua kita akan tengok sosio-emosi, sikap karakter. Maknanya apabila kita mengalami kegagalan, apa kita rasa dan cara kita mengekspresikan kegembiraan setelah kita memperolehi kejayaan. Dan yang ketiga ialah tindakan kita. Apa tindakan yang paling wajar sekali untuk menghadapi cabaran ataupun kegagalan? Nak selesaikan masalah. Bagus. Yang selesaikan masalah. Baik. Okey. Jadi secara jelasnya dekat sini, inilah literasi civic yang kita akan teroka pada hari ini. Mengenal pasti cara mengenangani cabaran. Selanjutnya kita akan melahirkan emosi yang perasaan gembira berdapat menghadapi cabaran, dan yang terakhir sekali ialah tindakan kita. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Tindakan kita yang paling penting sebagai seorang pelajar. Betul. Dan kalau kehidupan manusia pun itu yang kita akan lalui, betul. Baik Ustaz. Maknanya yang paling penting Ustaz, macam mana kita nak meneruskan macam mana kita nak meneruskan kehidupan ini. Janganlah murung duduk kat katil tu. Sekarang ni duduk rumah kan. Duduk rumah pun murung sekarang. Duduk rumah murung kan. Tak boleh keluar kan. Tapi tak apalah, kita sama-sama jaga SOP kan, supaya tak kita keluar ke tempat-tempat yang boleh membahayakan nyawa kita sendirilah. Ada sebab kita berkurung, betul? Betul. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tengok murid-murid kita ni janganlah muka ketak sangat. Cuba senyum sikit. Okey, dapat senyum, dapat gigi, ya. Ada hari jumpa lagi, dapat gigi, nampak. Okey. Semua ceria. Hari ni kita mood gembira Ustaz. Mood gembira. Okey. Jadi okey Ustaz, boleh terus lagi Ustaz. Jadi tajuk yang kita ketengahkan ni ialah berdasarkan tajuk pendidikan Islam tingkatan 2. Okey. Tajuk dia tajuk sirah, hijrah, detik bersejarah. Tetapi kita tak akan terlalu fokus pada perjalanan hijrah Rasulullah tersebut. Okey, kita tak akan fokuskan kita akan tengok apa cabaran-cabaran Rasulullah ketika hendak berhijrah. Ada rintangan dia. Ada rintangan dia. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, kalau slide saya ini, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah atas perintah Allah sebenarnya. Okey. Dan selepas hampir 2 tahun, para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Okey, macam Ain. Ada jumpa muridnya. Okey, Ain. Okey, Ain nak tanya soalan Ustaz. Saya tak nampak tadi. Okey, silakan Ain. Ain, ada soalan tu. Ustaz, saya ada soalan. Okey, mana Ain? Ya Ustaz, jadi adakah Rasulullah SAW berhijrah ke Mekah setelah sorry Ustaz, salah soalan. Salah soalan. Jadi adakah salah soalan. Okey, soalan apa tu? Silakan. Tak dengar sekali lagi. Tak dengar. Adakah Rasulullah SAW gagal berdakwah di Mekah
sehinggakan dia perlu berhijrah ke Madinah? Ini soalan dia aras tinggi. Soalan dia aras tinggi. Dia terus bagi kebat ya. Kebat. Ya. Maknanya kalau dalam tajuk hijrah tu sendiri memang tak ada. Memang tak ada. Maknanya dia berfikir kemahiran berfikir aras tinggi lah ni. Betul. Yelah, kalau kita bayangkan betul juga. Kenapa Nabi pergi ke Madinah? Adakah Rasulullah gagal? Okey, silakan Ustaz. Jadi sebelum saya jawab soalan ni sebelum saya jawab soalan ni, mungkin ada kawan-kawan lain yang sama kebat aras tinggi juga pemikiran dia. Mungkin ada pendapat daripada sahabat-sahabat dia. Silakan. Ada pendapat tak? Okey. Emilia Auni. Okey, Auni. Mungkin ada pendapat Auni, silakan. Okay, Ustaz. Pada pendapat saya, kalau Rasulullah gagal berdakwah di Mekah, tapi baginda mesti meneruskan usaha dakwah menyebarkan agama Islam. Jadi, bagi saya, Nabi Muhammad SAW sebenarnya bangkit dari kegagalan. Ulang balik ayat tu ni. Nabi SAW sebenarnya bangkit dari kegagalan di Mekah. Dan meneruskan usaha dakwah dengan berhijrah ke Madinah. Betul tak Ustaz? Bangkit dari kegagalan. Ya, saya suka ayat tu. Maknanya dah sampai ke hati dia kan, di hati dia, kita kena bangkit daripada kegagalan. Jadi okey, tapi saya perbetulkan sedikit. Kan kalau kita katakan Rasulullah ni gagal sepenuhnya, tidaklah. Okey. Ya, Rasulullah sebenarnya tidak gagal sepenuhnya. Okey. Rasulullah kita nampak kat situ dari kacamata pelajar-pelajar kita sekarang ni, dia nampak macam Rasulullah gagal, betul. Okey, tetapi sebenarnya Rasulullah membuat strategi yang lain. Ada strategi. Ya, gagal bermaksud di sini Rasulullah tidak menyerah kalah. Ya, betul. Betul. Rasulullah tidak menyerah kalah kat situ. Okey. Jadi jawapan daripada Auni tadi bagus, soalan daripada Ain pun bagus. Dia maknanya ni dia dah fikir kenapa Rasulullah berpindah ke kota Mekah? Ke kota Madinah, ke kota Madinah. Tetapi sebab Rasulullah ada strategi yang lain dan ada sebab dia. Antara sebab lain atas perintah Allah. Yang lain atas dan atas ajakan penduduk Muhajirin dan Ansar. Maknanya kalau kita tak boleh ikut jalan ni, kan? Kita ikut jalan lain. Tak boleh jalan lain. Maknanya juga. Saya pendekkan kat sini ada plan A, plan B dan C. Kalau perlu plan D pun tak apa. Maknanya kita kena bijak dalam menyelesaikan sebarang masalah. Jangan masalah dekat situ, kita langgar masalah tu. Ada planning ya. Okey, baik Ustaz. Okey. Baik. Jadi inilah firman Allah untuk mengisyaratkan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Tetapi sekarang ni kita fokuskan ini. Yang ni sekarang ni kita fokuskan sekarang peristiwa hijrah. Masih ingat lagi peristiwa hijrah mana? Saya ingat sikit waktu sekolah rendah saya sekolah rendah kan. Betul, kita dah ada peristiwa hijrah ni. Okey. Kita tengok peristiwa hijrah ni, apa yang kita nak tengok sekarang ialah tentang antara cabaran Rasulullah ketika hendak sampai ke kota Madinah. Kita ringkaskan kalau cerita semua nanti tak cukup masa nanti kan. Okey, antara dia kita tengok sebelum Rasulullah keluar rumah pun sekalipun, dia dah diancam bunuh. Dia ancam bunuh. Wow. Betul. Diancam bunuh oleh pihak Quraisy yang menghantar 11 orang pembunuh ketika itu. Lepas tu apa jadi Ustaz? Lepas tu apa jadi? Maksudnya Saidina Ali radhiyallahu anhu menggantikan tempat tidur Rasulullah. Masya-Allah. Kan masa tu kan. Tapi saya ringkaskan kat sini, maknanya Rasulullah diancam bunuh. Tak termasuk lagi dari segi mental. Tak termasuk lagi dari segi mental. Maknanya ingat tak dulu Rasulullah dipanggil orang gila oleh pihak Quraisy. Betul tak? Kafir Quraisy dipanggil. Tak termasuk lagi. Ni tak termasuk lagi perjalanan daripada Rasulullah kota Mekah ke kota Madinah sangat jauh. Sangat jauh, betul tak? Yelah, kalau naik bas pun dah 7-8 jam betul, Ustaz. Kan? Betul. Lepas tu Rasulullah tengok dekat sini. Rasulullah pergi ke Gua Sur bersama Saidina Abu Bakar selama 3 hari. Apa yang ada dalam gua tu? Binatang berbisa, betul? Tapi Rasulullah tetap cekal, tetap tabah, nak sampai juga ke kota Madinah. Sebab dekat sini ada nilai-nilai sibuk dekat sini. Rasulullah tetap menjalankan hak peranan dan tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Hak peranan dan tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Maksudnya pemimpin ni kena sebarkan dakwah. Ya, betul. Kena sebarkan dakwah dan menyebarkan dakwah dan syiar Islam tu sendiri. Kalau tidak, Islam tak sampai pada kita. Betul kan? Sebab kalau kita tengok dakwah Rasulullah 23 tahun. Kan? Memang lamalah daripada Mekah 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Dan seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya. Okey. Daripada rumah kita ringkaskan sampailah akhirnya Rasulullah sampai ke Yathrib atau ketika itu di Madinah lah. Tetapi apa yang saya nak fokuskan dekat sini
apa yang saya nak fokuskan kat sini ialah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi cabaran melalui peristiwa hijrah. Itu yang paling penting sekarang. Sebab cerita hijrah tu kita akan masukkan sedikit untuk bagi kefahaman sedikit, tetapi apa cara Rasulullah mengatasi cabaran melalui peristiwa hijrah ni? Okey, yang pertama kita tengok yang pertama ya. Jadi kita sebelum Rasulullah keluar ni, dia dah bermusyawarah dulu bersama para sahabat. Okey. Mana kita bincang dulu sebelum kita buat perancangan yang teliti. Okey. Maknanya lepas tu, selepas perancangan yang teliti dan strategik, okey, Rasulullah sentiasa bersifat positif dalam membuat keputusan yang wajar. Okey, saya nak tanya student lah. Tanya pelajar saya lah. Okey. Karina, dengar pada pendapat awak lah, okey, bersifat positif ni apa maksud dia? Pada pendapat saya, maksud positif dalam membuat keputusan ni ialah membuat keputusan yang betul dan berfikir sebelum bertindak. Tambahan lagi kan Ustaz, Rasulullah SAW, pemimpin umat Islam ketika itu memang memerlukan pemikiran yang membawa kebaikan kepada umatnya. Bagus Karina. Dia dah pemimpin. Terima kasih Karina. Okey, betul. Okey. Dan yang ketiga, Rasulullah bersikap optimis. Tadi saya ada sebut optimis, betul? Optimis tu apa Ustaz? Jangan berputus asa dan kecewa. Jangan berputus asa dan kecewa dalam kehidupan kita. Rasulullah ditimpa pelbagai cabaran tetapi dia tak pernah rasa kecewa, tak pernah rasa untuk tak meneruskan perjuangan dia. Dan dia sentiasa, dan apabila optimis tu ada, akan mewujudkan sifat proaktif. Proaktif tu bermaksud berupaya menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi keputusan dia insya-Allah betul lah. Kan sebab kita bersikap optimis ni bersangka baik sebenarnya. Bersangka baik dan kita akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan lebih baik. Dan yang terakhir sekali ialah sabar dalam perjuangan. Auni. Tadi dah bagi jawapan bagus tu kan. Kalau abang tengok kat depan ni, bersangka baik pada siapa Auni? Sangka baik dengan diri sendiri Ustaz. Okey. Diri sendiri. Tapi Ustaz. Ya. Batrisha. Tapi bukan ke kita perlu bersangka diri dengan Allah juga? Ya, betul. Ya. Okey. Auni tadi dia dah bagi jawapan betul kan. Tapi mungkin dia tadi tak nampak tadi kan. Tak apa Auni. Cuba hanya bagi baik ya. Batrisha dah bagi jawapan yang baik juga. Jadi kita perlu bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah maksudnya apabila Allah bagi kita ujian, kita sabar. Maknanya kita sabar tu sebenarnya kita sangka baik dengan Allah. Bila kita sangka baik dengan Allah, kita berupaya memikirkan secara positif, optimis dan kita akan menyelesaikan masalah tu dengan baik. Okey. Maknanya Ustaz, dalam apa saja ujian yang Allah berikan itu sebab tanda Allah sedang nak tengok sejauh mana kita boleh atasi masalah tersebut. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Dan selepas ini kita nak tanya pula murid-murid. Mungkin murid-murid pun ada masalah tersendiri. Ya, betul. Dan macam mana mereka mengatasi masalah mereka. Genggamlah tanganku, semangatku terus membara. Alright, kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Tahukah anda? Menurut perspektif Islam, pemikiran positif berkaitan dengan bersangka baik. Jadi, kita seharusnya bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian yang diturunkan adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada hamba-Nya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah, masya-Allah, sedap. Allahu akbar. Ustaz, ini doa apa ni Ustaz? Okey, ini ialah doa Nabi Yunus ketika menemui jalan buntu dan nak keluar pada musibah duniawi. Masih ingat lagi dengan kisah Nabi Yunus di Telak Ikan Nun? Ya. Tetapi apa yang saya cuba nak sampaikan di sini, nak cuba kongsikan kepada semua ialah tentang betapa hebatnya doa Nabi Yunus ni. Kita tengok yang pertama ya. Kalimat yang pertama berbunyi la ilaha illa ant. Okey. Di sini ada konsep tauhid di situ. Tauhid tu apa? Kita mengesakan Allah. Ya, kita mengesakan Allah, iaitu Allah Tuhan yang Maha Satu. Dan kalimat yang kedua, subhanak.
Subhanak tu bermaksud kita bertasbih kepada Allah, iaitu kita maha suci engkau tu maha suci Allah. Dan yang kalimat yang terakhir sekali ialah inni kuntu minaz zalimin. Kita beristighfar kepada Allah setelah melakukan dosa. Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan kembali bertaubat kepada Allah. Hanya dalam doa tadi Ustaz, dia ada 3 elemen, iaitu tauhid, tasbih dan juga istighfar. Yang ni kita nak kena baca berapa banyak kali Ustaz sehari lebih kurang? Tak ada masalah. Kita baca banyak kali macam mana pun. Apabila kita buntu saja, ditimpa masalah, ditimpa kegagalan, doa ini memang kita bukan digalakkan. Kalau boleh kan kita memang baca setiap hari kan, untuk melepaskan diri daripada masalah dan kita minta bantuan daripada Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita tengok Ustaz, murid-murid kita ni ada setengah mereka ni dia tak berapa nak boleh senyum lah Ustaz. Itulah. Mungkin diorang ni ada problem. Apa kata Ustaz, kita nak dengar problem daripada mereka dan bagaimana kita nak solve masalah mereka. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, boleh. Orang kata klinik jiwa. Klinik jiwa kita bagi pada Ustaz Fazirul. Kok lah Ustaz boleh bantulah untuk selesaikan masalah murid-murid kita kan. Baik Ustaz, kita nak dengar masalah ataupun orang kata mungkin dia orang pernah one day gagal dalam hidup mereka ke. Mungkin kita nak minta murid kita untuk cerita Ustaz. Okey. Kita nak pilih siapa Ustaz? Tak apa. Kita ini saya minta tolong Aiman kita nak kotak kat depan ni bukan saya saja ni saya nak minta tolong Aiman nanti. Nanti pelajar saya akan memilih warna kotak ni. Wow. Nanti Aiman okey, apa yang berlaku dalam game ni? Okey. Ada beberapa situasi dalam kehidupan pelajar dan sebagai seorang anak. Okey. Jadi apabila situasi itu nanti Aiman akan bacakan dan kita tengok pelajar-pelajar kita nak menyelesaikan masalah itu dengan keputusan yang paling wajar, dengan tindakan yang paling wajar. Yang kita paling bagi satu situasi Ustaz. Okey, kita bagi situasi. Okey. Aiman boleh pilih siapa yang Aiman nak? Saya kalau saya tengok Auni lah, sebab dia nampak tersenyum ni. Auni anak nombor berapa Auni? Auni anak last. Anak last. Okey. Kalau anak last ni dia biasa dia cerdik Ustaz. Betul. Baik. Jadi kita nak bagi satu orang kata situasi kepada dia. Boleh Ustaz? Boleh. Kita tengok Auni suka warna apa Auni? Warna hijau. Warna hijau. Silakan saya bagi Kak Aiman kita tengok. Tengok kotak situasi rahsia dia. ni. Tengok. Apa dia? Ya. Murid-murid nampak tak? Murid-murid di rumah nampak ya? Okey. Boleh saya bacakan Ustaz? Boleh. Aiman sila baca. Adik anda mengoyakkan hasil lukisan yang anda perlu serahkan segera kepada guru. Macam mana nak buat Macam mana nak buat? Betul. Okey. Kita nak tanya kepada Auni. Dalam betul. keadaan seperti ini, macam mana Auni nak buat? Nak tarik telinga dia ke macam mana? Okey. Auni silakan. Okey. Sejujurnya lah saya marah. Okey, sejujurnya. Okey. Tapi lepas kita dah tarokan hari ni punya tajuk, saya akan berfikiran positif dan bersangka baik dengan adik saya dan memaafkan adik saya. Mungkin saya yang salah letak kertas tu merata-rata. Ada nilai awak berfikir secara positif. Okey, cuba kita tanya dia. Kalau tindakan tak wajar atau apa awak nak buat pada adik awak? Kalau tindakan tak wajar. Saya cubit sikit lah. Cubit sikit lah kan? Cubit sikit lah. Itu tindakan tak wajar. Lepas tu pujuk balik. Tapi yang tu tak wajar Itu yang tak wajar lah. Yang wajarnya adalah tadi. Yang tadi yang wajar tadi apa ni? Awak mengakui kesilapan diri sendiri. Betul tak? Dekat situ. Okey, baik. Kita nak tanya lagi murid-murid yang lain. Boleh Ustaz? Betul, kita boleh tanya Ustaz. Okey. Kita nak pilih murid-murid kita. Kita minta Nur Ain ke? Nur Ain Amira, boleh? Ataupun kita nak pilih Putri. Ambil Putri Alia. Okey, Putri Alia. Okey, dia tersenyum je daripada tadi Dia senyum, suka senyum dia ni. Okey. Alia nak warna apa Alia? Saya suka warna merah. Merah. Yes, saya dah agak lah sebab baju dia warna merah. Saya rasa sebab Aiman bukan merah lah ini. Betul lah. Ini tak adil ni kan. Alright. Okey, silakan Aiman. Saya cuba Okey. Kotak warna merah dia tulis anda gagal dalam ujian matematik. Ini memang masalah utama pelajar ni kan. Tengok pula kawan-kawan dapat 90 lebih, tiba-tiba je dapat 50 je Ustaz. Agak-agak apa tindakan awak Putri Nur Alia? Silakan. Sudah tentu saya berasa kecewa, tetapi saya akan bertindak secara optimis
dengan berusaha mencari jalan penyelesaian untuk berjaya ke ujian seterusnya. Wow. Saya akan mencari rakan-rakan yang mahir dalam mata pelajaran matematik untuk belajar bersama-sama. Oh, ini cara cakap ni macam pelajar mahasiswa lah. Ya. Di muka pun memang dah macam mahasiswa kan. Okey. Dia nampak ni, matured. Okay. Tapi kita nak tanya juga Ustaz tindakan yang tidak wajar. Tindakan tidak wajar. Yang tak sepatutnya kita buat. Kalau tindakan tidak wajar, Alia? Sudah tentu saya akan berasa tidak bersyukur. No. Maknanya macam tu. Kemungkinan dia akan putus asa. Ya. Okey. Kita tanya Alia sikit lagi lah. Okey, Alia. Adakah subjek matematik ni memang subjek yang awak lemah? Ya, subjek matematik adalah memang subjek yang paling saya lemah. Saya pernah dapat gagal dalam subjek matematik. Okey. Tapi insya-Allah saya doakan awak dengan kaedah yang awak cakap tadi, insya-Allah awak berjaya soalan matematik selepas ini. Okey. Terima kasih. Kita ada 3 kotak lagi Ustaz. 3 kotak lagi. Kita nak tanya kepada murid-murid yang lain. Lain. Siapa nak cuba angkat tangan? Cepat. Cepat. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, Khairina. Khairina. Okey. Khairina, kotak berwarna apa Khairina? Saya nak kotak warna biru. Biru. Warna biru Ustaz. Biru. Okey. Sebab Ustaz kot. Okey, baik. Kotak warna biru. Okey. Pasukan perbahasan yang anda sertai tidak memenangi pertandingan tersebut. Kalah. Ini pun memang masalah di sekolah juga ni, tak menang kan? Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu? Macam mana kita tanya Karina, macam mana tu Karina? Kan, kalau tak menang. Okey. Saya rasa saya akan merasa redha dan sabar dengan ketentuan dan rezeki oleh Allah. Kerana saya tahu pasti ada hikmah di sebalik ketentuan kekalahan tersebut. Bukan menyuruk bawah katil ke? Tidak okey, baik. Maknanya dia bersabar atas dia bersabar tersebut, dan dia berusaha keras lagi. Sabar tadi maknanya dia bersangka baik pada Allah. Dia bersangka baik pada Allah dan dia akan pasti berusaha dengan lebih cantik. Baik Ustaz, kita ada lagi 2 kotak. Lagi 2 kotak. Boleh kita tengok sikit. Okey. Kita nak pilih seorang Ustaz. Siapa? Angkat tangan. Siapa nak cuba? Cepat. Okey, Nurul Huda ke? Okey, Nurul Huda. Merah. Silakan. Sama dengan Aiman. Warna apa? Huda? Saya nak warna kuning. Warna kuning. Okey. Silakan Aiman. Boleh baca ya? Saya cuba baca. Okey. Baik, soalan di sini, anda tidak terpilih sebagai wakil sekolah dalam acara yang anda minati. Main bola jaring ke? Bola jaring. Kita tanya apa yang minat. Okey, silakan. Okey. Huda, silakan. Ustaz, saya akan suka main lompat tinggi. Oh, lompat tinggi. Lompat tinggi? Oi, biar betul. Bukan. Ni, awak usik Huda Usik Huda. Minta maaf kat Huda balik. Bergurau lah dia orang ni. Dia masih bergurau ni. Okey. Baik, apa tindakan awak kalau tak terpilih menjadi wakil sekolah ni? Kalau saya Fras kita nak tahu apa pandangan Nur Huda. Saya akan berasa hilang harapan, tapi saya akan cuba bangkit semula dengan bersungguh-sungguh dan dengan membina jati diri saya untuk berdaya saing secara sihat. Maknanya dia akan guna cara yang baik lah kan. Kalau macam ni gaya Ustaz, dia boleh berjaya. InsyaAllah, amin. Amin. Untuk berjaya. Okey. Kita tanya dia apa cara yang diminati tu sebenarnya. Macam mana cara diminati tu? Apa cara yang diminati tu dah? Okey. Saya nak tahu juga, saya tak tahu. Saya minat dalam acara kawat kaki. Ya, kawat kaki. Kiri. Aiman minat dulu. Kawat kaki minat dulu Aiman. Kawat kaki minat dulu. Saya minat juga Ustaz. Unit uniform apa dulu ya? Macam mana Ustaz? Unit uniform. Kalau ingat uniform. Dulu, kalau saya dulu pengakap. Pengakap. Okey. Okey Ustaz. Last sekali. Warna oranye. Kita nak bagi dekat siapa? Siapa nak cuba? Last sekali saya nampak Batrisha dari tadi dia macam diam je kan. Dia tak nak. Okey, kita bagi kat dia. Memang tak ada pilihan Batrisha warna oranye. Okey. Warna oranye Okey. Silakan. Aiman, sila bacakan Aiman. Okey, saya bacakan. Boleh. Okey. Yang ni best. Guru memarahi anda kerana tidak membawa buku latihan yang disuruh. Alamak, tak bawa buku. Macam mana ni? Ini mesti kena duduk atas kerusi punya ni kan. Okey, macam mana anda selesaikan problem ni, Batrisha? Silakan. Mula-mula saya akan meminta maaf pada guru tersebut. Seterusnya saya akan mengakui kesalahan saya sebab tak bawa buku dan berjanji tidak akan mengulangi perkara tersebut. Okey, satu nilai yang baik di sini sebab dia kata dia akan minta maaf.
Kadang-kadang kita pun minta maaf ni pun susah sebenarnya. Kan? Betul tak Badisha? Maknanya sekarang awak tak akan berdendam dengan guru tu kan? Betul. Jangan berdendam dengan guru. Pelajar-pelajar kat rumah pun jangan. Cikgu ni marah, guru marah, mesti ada sebab. Mesti ada mak sebab. ayah pun marah, mesti ada sebab. Kalau mak ayah marah tanpa sebab, apa maksud dia tu? Alamak, maknanya dia tak sayang kat kita lah tu. Mesti tak sayang kita lah. Alamak. Okey. Ustaz, ada kertas kosong tak Ustaz? Saya tak bawa buku latihan. Itu saya lah dulu. Saya dulu Ustaz. Jadi kita nak tanya murid-murid kita. Bila mana mereka bangkit semula, bila mana mereka memaafkan orang, bila mana mereka nak buat sungguh-sungguh lagi, apa perasaan mereka ni Ustaz? Boleh kita tanya tak? Boleh tanya. Boleh tanya. Kita nak tanya tadi Batrisha. Batrisha tadi dia kata dia memaafkan. Apa awak rasa bila awak memaafkan tu? Okey, apa awak rasa Batrisha bila awak memaafkan orang lain? Saya rasa lebih tenang sebab sekurang-kurangnya saya tidak menyakiti hati seseorang itu. Okey. Maksudnya apa jadi pada awak rasa selain tenang? Apa yang awak rasa selepas itu dalam kehidupan awak? Saya yang kita belajar rasa tidak beralah. Akan rasa lebih gembira. Ya? Okey. Lain tak apa elok sana punya. Okey, kita nak tanya pula dengan Auni. Ya, Auni. Auni tadi apa solusi yang awak bagi kepada kita semua tadi? Berfikiran positif. Okey. Positif. Bila awak berfikiran positif ni, apa yang awak rasa dalam diri anda? Saya rasa lebih gembira. Okey. Sebab itulah daripada tadi senyumnya Ustaz. Dia senyum memang tak lekang. Kalau dalam kelas pun senyum ni. Kadang-kadang bahaya juga senyum lama-lama ni. Ingat kita. Ni kenapa dia senyum ni lama-lama kenapa senyum lama-lama ni kan? Bahaya juga. Tapi sekarang ni tak ada siapa tahu kita senyum. Betul. Tak ada siapa tahu kita senyum. Dia orang je kita tahu. Dia orang je tahu. Okey, baik. Ustaz, lepas ni kita akan bersama lagi dengan murid-murid kita pada hari ini. Dan kita nak tengok macam mana nak settle masalah yang ada dalam diri kawan-kawan kita ataupun murid-murid kita. Kita berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Tahukah anda? Sifat berlawanan bagi optimis adalah bersikap pesimis, mudah berputus asa dan kecewa. Bersikap pesimis dalam jangka masa panjang berupaya meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesihatan mental. Kembali dalam Troka Didik TV KPM. Biasa Ustaz, kalau kita naik ataupun mendaki bukit Ustaz, maknanya kita perlu ada satu semangat untuk capai ke puncak. Ya, betul. Dan bila kita nak sampai ke puncak tu, kita perlu bersungguh-sungguh dan perlu kepada satu matlamat yang tepat Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita Ustaz, macam mana kita nak ada satu matlamat yang tepat dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Kalau kita tengok slide dekat depan ni, saya dah bagi tahu kepada pelajar-pelajar saya selepas kita belajar tajuk ni, dia kena tetapkan matlamat dia. Yes, okey. Tetapkan matlamat dia sama ada jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Yes. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, kalau kita tengok borang dekat sini, okey. Kita ada 4 langkah untuk menetapkan sasaran hidup. Okey, kita tengok ada matlamat apa yang kita nak. Okey. Dan hasil daripada apa yang kita nak tu, okey, kita akan dapatlah insya-Allah. Tetapi mesti ada halangan. Mesti ada halangan tu, kita kata cabaran tadi. Okey. Macam mana kita nak isi ni Ustaz? Macam ni kita nak isi, nanti kita tengok contoh pelajar kita isi. Okey. Dan lepas tu kita ada perancangan, dan sekiranya halangan tadi tu masih kita tak dapat atasi, kita gunakan satu lagi yang kita kata plan A, plan B tadi. Ingat tak? Maknanya ada 2 rancangan. Maknanya kita tak tahu apa yang kita akan jangkakan masa akan datang. Betul. Jadi kita cuba tengok apa matlamat pelajar-pelajar kita ni. Dan bawah sekali Ustaz? Bawah sekali ialah tindakan saya untuk mengatasi halangan tersebut. Itu yang plan A tadi, plan A, plan B tadi tu. Itu dia. Okey. Jadi matlamat ni dia ada jangka masa pendek ke jangka masa panjang ke Ustaz? Tak apa. Kita tengok. Kalau jangka masa panjang kita tengok apa dia punya matlamat dia. Cantik. Jangka masa pendek kan kita tengok macam mana. Okey, jom kita tengok bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak tengok apa matlamat hidup anda semua. Okey, kita cuba pada Ain. Ain tadi macam nak cakap kan, Ain. Silakan Ain. Saya suka tudung dia hari ni, bunga-bunga. Alright, silakan Ain. Boleh tunjuk tak sikit dekat kamera? Tunjuk kat kamera tu apa yang awak dah buat untuk okey. Dan boleh bacakan tak? Boleh bacakan Ain
Boleh. Silakan. Okey. Jadi, maklumat saya ialah saya ingin menurunkan berat badan. Oh. Okey. Menurunkan berat badan? Betul. Itu mungkin jangka masa pendek sekarang ni kan. Mungkin sebab kita tengok PKP ni kadang-kadang kan, bila kita COVID ni kan, kita banyak duduk rumah. Mungkin banyak makan kat situ lah. Makan je kerja. Okey, baik, seterusnya. Terusnya, Ain? Ini hasilnya. Jadi saya ingin jadi lebih sihat dan masih yakin sendiri. Dah lebih langsing. Lebih sihat. Langsingkan saya. Langsingkan saya. Okey, seterusnya. Apa halangan dia tu? Ada halangan tak? Ada, of course ada. Okey, apa halangan dia? Yang saya ialah saya seorang yang berselera besar. Okey. Jadi banyak makanan yang ada di rumah perlu dah habiskan. Okey. Jadi apa planning awak ni? Planning awak macam mana? Okey. Jadi perancangan saya ialah saya perlu memperbanyakkan puasa sunat. Oh gitu. Puasa sunat Allah. Sejuk hati saya mendengarnya, Aiman. Ustaz, tolong pegang Ustaz. Saya nak pensel lah. Okey. Baik, tapi mesti ada plan B. Benar. Sekiranya sekiranya tadi halangan okey, macam mana? Apa Ain ulang ni sekali? Sekiranya saya gagal menurunkan berat badan lagi, saya memperbanyakkan senaman pula. Okey, maknanya sekarang dekat sini sekarang kata kalau plan A nak puasa tadi tak berjaya juga sebab dia makan. Still makan, betul. Jadi plan dia sekiranya saya gagal tadi, maka saya akan plan B dia ialah untuk bersenam pula. Okey. Macam itulah dia. Okey, maknanya itu cara untuk kita nak isi borang yang Ustaz bagi tadi, Ustaz. Okey, baik Ustaz. Tapi Ustaz, kita nak cuba tengoklah apakah mungkin murid-murid kita ni ada masalah yang diorang pendam selama ni kan. Segan nak cerita kat orang. Tapi orang kata PM tepi lah. PM. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh tanya mereka ni secara eksklusif lah. Secara kita eksklusif. Nak tanya murid-murid kita, mungkin diorang ada problem yang belum selesai lagi dan mungkin diorang tengah cari jalan keluar ni Ustaz. Kita pilih seorang boleh Ustaz? Boleh. Okay. Ustaz nak pilih siapa? Saya memang hari ni tadi Aiman dia cakap ada seorang pelajar saya tu senyum je kan? Okey. Alia? Okey Alia Alia, boleh tak kongsikan sebenarnya ada tak pengalaman kegagalan awak yang paling terbesar dalam hidup awak setakat ini? Selain daripada yang kita main kotak tadi lah. Selain daripada matematik tadi kan? Okey. Cuba boleh kongsikan Alia, tak kepada kita semua. Okey, saya ada kegagalan terbesar saya saat ini adalah saya belum dapat memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Okey. Apa maksud awak belum bagi kejayaan kepada keluarga? Saya akui saya tidaklah pandai ataupun bijak seperti pelajar lain. Saya gagal menunaikan hajat kedua orang tua saya untuk melihat saya berjaya. Okey Alia. Kita merasai kesedihan yang dirasai oleh Alia. Kita faham perasaan. Ustaz, kalau kita lihat kan di kaca TV ramai kawan-kawan kita yang kehilangan ibu dan ayah mereka. Ya, betul. Disebabkan COVID-19 kan? Ya, betul. Jadi mungkin Alia masih ada ibu dan ayah kan? Ya, ada. Baik Alia. Kalau Alia masih mempunyai ibu dan ayah sebelum mereka pergi meninggalkan kita, apa di antara perkara yang Alia nak berbakti kepada mereka, Alia? Silakan. Saya nak sangat ayah saya bangga dapat saya sebagai anak sulung dan saya berjaya di dunia. Saya dapat grade A+. Baik Alia, mungkin ibu dan ayah awak sedang menonton ketika ini. Mungkin apa ucapan awak untuk ibu dan ayah dan apa sebagai satu aku janji awak kepada ibu dan ayah awak? Mungkin awak boleh sampaikan kepada ibu ayah awak. Umi, Abah, Alun tahu Alun bukan pandai sangat, tapi Alun janji, Alun cuba yang terbaik untuk diri Alun. Alun banggakan Umi dengan Abah, Alun janji. Tapi one day nanti akan banggakan Umi dengan Abah, tak tipu. Saya yakin Alia, saya yakin awak boleh membahagiakan mak dan ayah awak. Dan kita doakan mudah-mudahan Alia datang tulus daripada hatinya, berjaya suatu hari nanti. Tak silap saya, Alia ni anak sulung. Allahu Akbar. Anak sulung ni saya rasa, saya pun anak sulung. Dan dia rasa dia belum bagi role, dia belum jadi role model terbaik untuk adik-adik dia. Terima kasih Alia.
kami di sini mengucapkan moga Alia berjaya suatu hari nanti. Okey Alia Mungkin terima kasih kerana berkongsi isi hati awak tu. Tak semua orang berani untuk berkongsi Ustaz Kita kan? patut puji tindakan Alia tadi kan. Jadi semoga jadi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain dan hargailah ibu dan ayah selagi mereka masih hidup. Betul Ustaz. Jadi saya rasa sekarang ni murid-murid kita dah teroka dan dah dapat jalan keluar untuk masalah-masalah ni. Mungkin ada sedikit nasihat daripada Ustaz dan ada sedikit rumusan daripada Ustaz. Okey, baik. Kita ringkaskan sikit Baik. Kalau kita lihat dekat sini jangan melihat kegagalan itu sebagai noktah dalam hidup. Kerana kegagalan itu sebenarnya jadi pemangkin semangat kita untuk lebih berjaya. Tanpa kegagalan takkan ada kejayaan. Okey, yang kedua, membantu untuk menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Dengan sikap positif tadi, kita akan berjaya, kita akan berjaya menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Dan yang ketiga, merangsang untuk belajar dan terus belajar. Okey, ingat pelajar-pelajar. Okey. Ingat belajar, jangan putus asa. Dan yang keempat, membina jati diri yang berdaya saing, mengajar pentingnya usaha gigih dan istiqamah, iaitu berterusan dan mendidik jiwa lebih berani menghadapi kesukaran. Dan terakhir sekali, ingatlah bahawa kita manusia biasa sering buat kesalahan. Cuma kembali bertaubat kepada Allah dan minta petunjuk daripada Allah. Itu yang paling penting Ustaz. Itu yang paling penting. Okey baik Ustaz, kita nak kembalikan kegembiraan kita. Baik, murid-murid boleh senyum tak? Senyum Alia, Alia senyum Alia. Kita orang kata bila kita nak meningkatkan semangat ni Ustaz, apa kata kita menyanyi? Boleh sekali Ustaz? Lagi mana boleh? Sekali lagi boleh. Sekali lagi. Okey, kita happy balik. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Fazirul dan juga murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah yang terus kekal setia bersama dengan kami dalam Troka Didik TV KPM. Okey. Ustaz, lagu apa yang kita nak nyanyi? Lagu dia ialah Fikirkan Boleh. Fikirkan Boleh. Okey, fikirkan bersama. Kita berakhir di sini. Jom murid kita nyanyi sama-sama, boleh tak? Okey, kita dah berakhir dalam Troka Didik TV KPM. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita menyanyi. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Alright. Okey. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Kau fikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan. Engkau boleh. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Alright. Didik TV KPM.